welcome to the video. Mesti korang tanya kan, Fazli, mana tablet yang kau tunjuk dekat thumbnail tu? Ada, sebab aku kena buat intro ni tanpa tablet tu. Nak tahu sebab apa? Ni sebab dia. Tengok, besar gila kan tablet ni. Cuba kau bayangkan kalau aku cakap intro macam tu, lepas tu pegang macam ni. Pelik kan? Dah macam lagi besar daripada kepala aku, lagi besar daripada badan aku kalau kau nak tahu, ataupun mungkin sama besar je. Overall, boleh kata this is the biggest tablet yang pernah aku pegang dekat tangan aku and pernah ada dekat dalam studio. Apa yang best dengan tablet ni pasti, since dia besar kan, dia boleh buat apa selain daripada tablet biasa yang kita ataupun korang biasa tengok. So, this is the tablet. Oh my god guys, it's ridiculous bila tunjuk dekat dalam kamera, depan kamera. Look at that. There's so many space for activity kan. Okay, untuk tablet ni, size dia kalau kau nak tahu is 14.6 inches. Lagi besar daripada iPad yang kau kenal, biasanya adalah 12.9. This thing is almost 15. Lepas tu lagi nipis daripada mana-mana tablet ataupun mana-mana iPad yang aku kenal, obviously. And then kalau kau tengok kat belakang ni, paling ridiculous dari segi dia punya design. Okay, sebelum tu aku nak beritahu dekat korang satu benda dulu pasal dia punya screen. Kita cakap pasal dia punya screen dulu. This is not an ordinary screen. This is a 14.6 inches dengan AMOLED display ataupun Super AMOLED display untuk device-device Samsung. So you get the best version of tablet ataupun the best version of tengok aku nak pegang pun susah. Aku risau benda jatuh je. You will get the best of it. Ada HDR, dia punya resolution memang tinggi, 2K. Lepas tu obviously korang akan dapat 120Hz tu. So dekat sini korang biasanya akan dapat like 90Hz kan, biasanya untuk tablet besar. This one is the biggest tablet and got the biggest refresh rate, 120Hz. Dan mungkin kau kata yang 120Hz dah cukup memadai kan. Bagi aku lah kan, bila dah ada skrin besar macam ni, 120Hz tak rasa macam cukup. Mungkin kena pergi like 144Hz. Aku sekarang faham kenapa skrin besar perlukan Hertz ataupun refresh rate tinggi juga. Sebab bila lagi besar skrin tu, lagi tak nampak beza ataupun lagi perlukan high refresh rate tu untuk nampak lagi smooth especially. Okay, lepas tu kalau kau nak tahu juga, device ni ataupun tablet ni adalah support S Pen. So bukan support S Pen yang ada dekat Samsung Galaxy Note tu ataupun Samsung Galaxy S series, sekarang dah jadi Note dah. Dia support secara basic ataupun secara directly guna tablet. Tapi dia punya S Pen tak sama macam Samsung Galaxy S series tu, sebab kali ni dia fokuskan untuk drawing ataupun creative professional. So korang boleh letak S Pen tu dekat belakang. So aku akan tunjukkan dekat sini. Korang boleh letak macam ni sebab dia ada magnet kan. Tapi ada a few things juga yang aku rasa Samsung perlu customize ataupun perbaiki lagi cara dia charge dan cara dia letak S Pen ni dekat belakang. Sebab bila letak S Pen ni dekat belakang, akan rasa macam there's something belakang ni and mungkin akan hilang. Sebab walaupun benda ni magnet kan, walaupun Apple buat benda yang sama, tapi bila dia dekat belakang, orang tak nampak okay, S Pen ada tak belakang tu, ataupun mungkin tak ada. So kebarangkalian untuk tak tahu kat mana hilang benda ni agak tinggi lah bagi aku. Tapi dia punya charging actually cepat je untuk charge dia punya S Pen. Nasihat aku Samsung, why not kalau korang ambil yang S Pen dekat S series tu, buat yang boleh masuk dekat dalam device, so that lagi senang. Kau je boleh buat ataupun kau je yang patternkan silo dekat dalam sebuah device. So sekarang ni kau boleh guna benda tu untuk take that advantage. Sebab kalau orang yang memang fokuskan ataupun orang yang memang nak sangat-sangat keselesaan untuk drawing, patut beli benda ni secara externally and pakai S Pen tu contohnya macam nak buat dokumen sikit-sikit je. Okay, berat juga nak pegang benda ni, it's not ringan tau. And rasa takut nak pegang benda ni actually sangat-sangat tinggi. And kalau aku nak buat flex kan, tak tahu dapat ke tak, tapi memang seram lah boleh kata kau bila pegang benda ni. Dia rasa fragile sangat-sangat. Tapi dia tak fragile macam yang biasa Samsung Galaxy Tab sebelum ni. Sebab kali ni dia dah pakai aluminium yang lagi kukuh daripada sebelum ni, so that dia tak mudah flex ataupun mudah patah. So Samsung dia dapat belajar benda tu sebelum benda tu berlaku. Bagus juga situ. Tak macam satu jenama buah tu. Alright, apa lagi yang baru ataupun apa lagi yang best dengan tab ni? Tablet ni juga actually ada 3 pin dekat bawah ni, so that dia boleh connectkan dengan keyboard yang dijual secara berasingan. Aku actually doesn't mind sebab yelah benda tu mahal kan. Dekat dalam ni memang support je untuk keyboard kalau nak buat typing and everything. So optional untuk keyboard tu bagi aku macam patutlah dijual berasingan. And then apa yang kau perlu tahu juga adalah dia punya screen ni actually ada notch tau. Nampak macam tak ada kan? Betul tak? Yes, this thing ada notch.
Macam mana aku nak tunjuk dekat korang So sekarang ni kau boleh tengok, dia memang ada notch dekat situ kan. Besar tablet ni kan. So korang tahu ni adalah the newest Ultra, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Apa yang bagusnya dengan kamera ni, actually dia ada dua setup kamera. Yang mana Samsung letak satu wide biasa 12 megapixel, and satu lagi adalah untuk ultra wide. Main reason dia dikata sebab dia nak orang dapat tangkap gambar ataupun dapat buat video call dengan lagi mudah jika ada orang masuk dekat dalam video tu ataupun video call tu. To me, it doesn't really make sense sebab Samsung just boleh letak satu kamera je dekat sini untuk buat feature tu. Kalau nak buat video call macam biasa, pakai je angle biasa. Kalau nak buat bergroup, boleh pakai ultra wide. Dia boleh letak ultra wide je dekat sini, tapi dia letak dua kamera. And tu aku tak tahu kenapa Samsung buat macam tu. And dekat belakang ni ada setup kamera juga, that is 13 megapixel untuk biasa, and then 6 megapixel untuk ultra wide. Sama juga dia ada macam auto framing macam tu. Nampak tak, aku kena letak benda ni kat bawah, sangkut dekat aku punya ni sebab macam, oh my god, this thing is so big. Rasa macam tak praktikal untuk bawa keluar pergi mana-mana. Yes, it doesn't feel practical. Rasa macam benda ni sentiasa duduk dalam studio ataupun dalam bilik. Tak lah, mungkin lepas ada keyboard akan rasa lagi natural kot. Sebab dia nipis sangat-sangat kalau korang tengok dekat sini. Kau tak nampak kan kalau aku buat macam ni kan. It's really nipis. One of the things yang tak berapa nak pro sangat adalah dia punya setup dari segi spesifikasi ataupun specs. Dia kali ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. That's a good thing sebab yelah, benda ni besar gila kot untuk buat semua benda kan. Nak display that pixels, that brightness, perlukan processing power yang cukup hebat lah. Dia punya storage ataupun dia punya RAM is really not that high, 8GB, and then dia pakai sampai boleh pergi 16GB kalau tak silap untuk dari segi RAM. Storage boleh consider je. Tapi apa benda yang aku suka adalah dia punya sistem. Kalau kau nak tahu, Android is the best tablet kalau nak buat multitasking. Sebab apa aku cakap macam tu? Kau boleh buat macam-macam. Sebab kau tahu untuk iOS ataupun iPadOS, dia punya multitasking tu memang ada kan. Boleh buat dua-dua side macam tu kan. Tapi yang ni lagi terbaik sebab dia boleh, orang kata, buatkan satu border and boleh custom that border untuk tengok korang punya content. So dekat sini aku rasa iPadOS tu patut belajar daripada Samsung so that lagi mudah nak buat and really make sense. Sebab ada ke orang nak tengok video kecil window macam tu kan? Tak nak. So dekat Samsung lah aku rasa terbaik kalau dia nak belajar macam mana a true multitasker akan guna that multitasking window. So dekat sini Samsung dia pakai Android 12 latest. Lepas tu dia pakai One UI 4.1. Yes, this is almost the same macam yang ada dekat Samsung Galaxy S22 Ultra. One of the things yang jenama buat tablet patut fokuskan adalah function dia. Apa maksud function? Function maksudnya walaupun tablet kau besar, apa function yang buatkan dia lagi hebat daripada tablet lain? Yes, dekat sini Samsung actually ada Samsung DeX. Kau boleh activatekan benda tu sama ada masa connectkan dengan keyboard ataupun tak. So benda tu lah membuatkan tablet ni rasa macam sebuah laptop. And lagi productivity focus lah kan. One thing yang kamu perlu tahu juga adalah disebabkan tablet ni nipis, dia tak ada 3.5mm headphone jack. So dia ada quad speaker yang ditune oleh AKG sahaja. AKG bukan brand biasa-biasa juga untuk tune dia punya speaker kali ni. Mesti korang tanya kan, apa security dipakai Fazli? Fingerprint ke? Is it Face ID? Memang dia akan pakai Face ID juga, tapi dekat sini dia actually ada in-display fingerprint scanner untuk unlock korang punya devices. Benda yang aku akan check out juga adalah dia punya screen ni actually boleh jadi second display tau. So dia boleh connect dengan Windows laptop. Samsung pun akan connect dengan Windows laptop. So dia boleh jadi macam, kalau buat coding memang akan guna macam ni lah kan. Kalau maybe nak edit video akan buat macam ni. So dekat sini aku akan cuba tengok macam mana function tak. Benda macam tu bila activate kan dekat Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ni. Best kan? Tablet besar, apa benda nak buat pun aku tak tahu. Untuk bateri dia, walaupun korang nampak benda yang besar, dia actually nipis tau. So Samsung dah pack dengan 11,600 mAh bateri dalam Samsung Tab S8 Ultra. That's huge bateri kan. Aku ingat macam bawah 10,000, tapi tak. Korang boleh charge tablet ni pakai 45 watt. So it's quite fast untuk charge the whole battery kalau nak guna kan. Ataupun tak adalah tunggu lama sangat bila pakai tab ni untuk ni kan. Dan aku yakin susah juga nak buat ataupun nak habiskan bateri yang ada dekat dalam tablet ni. Untuk korang yang nak beli, harga dia actually quite expensive actually. RM5,899. 5,899 is not cheap. So untuk siapa sebenarnya Fazli tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ni kan?
Ni tak patut panggil Ultra, ni patut panggil Mega. Samsung Galaxy Tab S8 Mega. It's like really huge. Tak boleh bayangkan, aku tak boleh pegang 2 jari ke tak? Tak boleh pegang setangan. Okay, bagi aku, untuk orang yang memang fokuskan untuk drawing contohnya, tapi untuk bawa stand alone macam ni, no, don't risk yourself. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Oh, takut siut.